Okey lah. Ya, saya dapat banyak rungutan. Tadi live tak jelas, jadi saya periksa dan sebenarnya kesilapan di belah saya. Ya. Okey lah. Jadi sekarang jelas tak? Jadi jika sekarang jelas, sila beritahu saya. Okey. Sebab tadi memang kesilapan saya. Saya cerita dia macam ni, saya masuk dalam port yang silap. Ya. Jadi kalau jelas, sila beritahu jelas lah. Saya tak nak nanti ada rungutan. Okey. So saya harapkan mesej anda, jika jelas sila beritahu, sebab saya pun tengah belajar macam mana nak jelaskan audio dengan sistem ni. Okey. Jadi saya nak ulang, sebab tadi saya cuba habiskan live awal sebab saya nak perbetulkan kesilapan audio dia. Okey. Jelas ya? Okey. So tak ada masalah ya? Okey. So saya ulang. Okey, saya ulang dan saya harap ini lebih jelas daripada sistem mic saya yang dulu, yang saya pakai 3 tahun yang ni. Kalau anda nak tahu, yang ini sebenarnya 2 mic murah yang dilekat kepada 2 chopstick. Ya, 2 chopstick yang saya cat dengan warna hitam. Ya. Okey. So ini saya tak pakai lagi. Ya. Dan ini adalah atas ihsan bantuan pihak tertentu. Ya. Jadi saya mulakan ya, ringgit. Okey. Sekarang hari ini ringgit kita 4.6 berbanding US dollar. Okey. Ini amat membimbangkan. Okey. Bila kita tanya Menteri Kewangan dulu, dia beritahu sebenarnya situasi dia tak teruk. Ya. Situasi dia tak teruk. Sebab kalau anda banding dengan negara ni, ini memang nampak ringgit merudum, tetapi kalau anda banding dengan negara itu ringgit dan sebagainya. Sebenarnya penjelasan itu tidak lengkap. Apabila kita nak lihat kesan kepada ringgit, kita perlu lihat banyak faktor, termasuk simpanan dana dalam negara, situasi kewangan dalam negara. Jangan hanya banding dengan negara luar. Ya. Kita perlu tahu apakah kekuatan simpanan dana asing kita, US dollar kita. Okey. Kita perlu tahu kesan-kesan yang diakibatkan oleh kurangnya pengaliran dana asing ke negara kita. Semua ni banyak faktor, termasuk isu nisbah hutang kepada GDP dan sebagainya. Banyak perkara sebenarnya perlu dijelaskan, dan juga keyakinan perlu diberikan oleh kerajaan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Tetapi memandangkannya, sejak langkah Sheraton, kita telah menakutkan pelabur. Kita telah menakutkan pelabur sebab bila kita dah ada pilihan raya, kerajaan mandat rakyat dipilih, ada pihak yang menumbangkan kerajaan mandat rakyat dengan pengkhianatan. Kemudian bila ada kerajaan yang ditubuhkan yang baru ni oleh kumpulan yang baru ni, kumpulan yang sama tu runtuhkan kerajaan dia lagi sekali dalam tempoh kurang daripada dalam tempoh berapa, 18 bulan lah Muhyiddin. Kemudian kumpulan yang sama tubuhkan kerajaan baru, kumpulan sama. Jadi bila pelabur lihat ni, apa yang akan mereka fikir? Negara kita, politik dia tenat. Dia tidak akan mempercayai ahli-ahli politik yang duduk dalam kerajaan. Apatah lagi nak keluar dana berpuluh, beratus juta untuk masuk ke negara ini. Macam mana dia nak buat kontrak dengan kerajaan, usaha sama dengan kerajaan, di mana permainan-permainan sebegini yang bersifat mengkhianat, ya, tidak telus dilakukan.
sebab mereka takut berurusan dengan kerajaan atau syarikat berkait dengan kerajaan bila melihat gelagat mereka ni. Dan keresahan pelabur ditambah apabila, ya, contohnya bila kita lihat SPRM sudah nampak tanda-tanda amat jelas perlu penyiasatan terhadap salah laku kuasa Ketua Pesuruhjaya dia, tidak dilakukan. Sebaliknya, dia tidak ingin bercuti untuk membenarkan siasatan telus dilakukan terhadap dia, dan dia bergantung kepada siasatan dalam SPRM. Macam mana siasatan dalam SPRM yang telus boleh dilakukan oleh orang-orang dalam SPRM, sedangkan bos mereka duk ada sana? Siapa yang berani menuduh bos? Jadi Azam Baki tidak ingin bercuti. Kemudian kerajaan tidak melakukan inisiatif untuk menumbuhkan pasukan siasatan khas yang bebas supaya penyiasatan telus dapat dilakukan. Kemudian pihak yang nampak dengan jelas, yang awalnya berkata memang jelas ada isu yang perlu disiasat, ada elemen salah guna kuasa melibatkan Azam Baki, iaitu Suruhanjaya Security. Bila dia nak siasat, Azam Baki pula siasat dia. Itu satu bentuk intimidasi, iaitu anda sedang disiasat tetapi anda menyiasat pihak yang menyiasat anda. Dan akhirnya Suruhanjaya Security mengeluarkan satu kenyataan yang tergantung. Dia tidak kata Azam Baki tidak melakukan kesalahan, dia tidak kata Azam Baki melakukan kesalahan. Dan kemudian perkara dibiarkan. Bila ada pemimpin-pemimpin politik tertentu, ada tuduhan-tuduhan tertentu, tidak ada sebarang tindakan diambil. Pelabur melihat semua ni. Jadi bila pelabur melihat badan penyiasat, ya, rasuah ni memihak kepada kerajaan, melindungi pihak-pihak tertentu dalam kerajaan, dan kerajaan dilihat menyebelahi dan melindungi atau cuba melindungi pihak tertentu dalam SPRM, bagaimana mereka nak yakin untuk memasukkan dana berpuluh juta, beratus juta ke dalam syarikat berkait kerajaan? Kerana jika berlaku salah guna kuasa atau rasuah, ya, pihak-pihak Suruhanjaya ni dikhawatiri akan memihak kepada ahli politik. Ya, jadi macam mana mereka nak yakin? Bagaimana anda boleh harap pelabur ni menyalurkan dana ke dalam syarikat berkait kerajaan atau melakukan usaha sama dengan kerajaan, sedangkan lantikan-lantikan yang ada sekarang ni dalam kerajaan yang rapuh ni adalah lantikan atas dasar kuasa dan kedudukan, kerana Perdana Menteri ingin kekal berkuasa. Jadi dia memerlukan sokongan ramai ahli parlimen sehingga mewujudkan lantikan-lantikan politik pada kadar antara terbesar dalam sejarah tanah air. Jadi semestinya bila orang yang dilantik ni, ada di antaranya sama ada tidak cukup berkelayakan atau berpengalaman menerajui syarikat tertentu ataupun kementerian tertentu. Ya, kerana Perdana Menteri ingin sokongan, jadi semestinya mereka yang menyokong ni ada yang akan minta, oh saya nak jawatan ini, saya nak jawatan itu. Sukar bagi Perdana Menteri menolak. Jadi pengetahuan ni ada di kalangan pelabur, mereka bukan buta. Jadi bagaimana saya nak melabur berurusan dengan ahli-ahli politik yang menerajui syarikat-syarikat tertentu, sedangkan saya tahu mereka ni ada berkepentingan. Mereka ada sana, ada sifat berkepentingan. Bukannya mereka contohnya benar-benar perlu atau sesuai untuk jawatan tersebut. Jadi faktor ini. Kemudian ahli-ahli politik dalam kerajaan terlalu sibuk berpolitik, bukannya pergi ke luar sana mencari dana. Saya nak ceritakan kepada anda sedikit, ya. Pada zaman Tun Razak ada menghantar delegasi ke China. Ya. Delegasi ini bukannya delegasi kerajaan. Delegasi ini adalah delegasi kesatuan, ada kesatuan tertentulah yang berkait dengan perniagaan Melayu. Dan salah seorang yang pergi ke sana adalah Tengku Razali Hamzah.
Dan kemudian bila Tengku Razali Hamzah berada di sana, sebelum dia nak pulang ke tanah air, dia dihubungi oleh orang-orang yang berkait dengan Perdana Menteri China. Perdana Menteri China pada masa itu ingin bertemu dengan Tengku Razali kerana ingin menjalinkan hubungan perniagaan dengan Malaysia. Dan apa yang dibincangkan antara Tengku Razali dengan Perdana Menteri China dibawa balik dan beritahu kepada Tun Razak. Jadi pencetus sebenarnya hubungan erat China-Malaysia bermula dengan satu pertemuan antara Tengku Razali Hamzah dengan Perdana Menteri China pada ketika itu. Dan seterusnya China telah membuka pintu mereka, Malaysia telah membuka pintu kepada jalinan hubungan yang erat, ya, atas kepastian bahawa kumpulan komunis yang sedang mengganggu gugat kestabilan negara pada ketika itu tidak ada kaitan dengan kerajaan China. Itu adalah satu kepastian yang telah diberikan oleh kerajaan China bahawa itu adalah kumpulan berbeza yang Marxis, yang bukannya ada kaitan dengan kerajaan China. Selepas terjalinnya hubungan dengan China itu, Malaysia telah menjalinkan pelbagai hubungan perniagaan dengan China, mengeratkan hubungan dengan China, dan itu telah kekal sehingga hari ini. Dan di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad, Malaysia telah menjalin hubungan perniagaan erat dengan Jepun. Jadi Jepun dengan China ni, dia ada banyak duit dalam dolar Amerika dalam bentuk security yang berada di Amerika Syarikat. Banyak tuan-tuan dan puan-puan, Jepun ada lebih 1 trilion dolar Amerika, China ada lebih 1 trilion dolar Amerika dalam bentuk security di Amerika. Dia tak tahu nak buat apa dengan duit itu. Jadi apa salahnya kerajaan Malaysia ni menghantar satu delegasi untuk membincangkan dengan Jepun dan bank-bank Jepun, dan satu delegasi untuk membincangkan dengan China dan bank-bank China menggunakan kelebihan yang ada pada Malaysia yang diusahakan oleh Perdana Menteri sebelum ini sekian lama, untuk mewujudkan usaha sama yang mampu memberi sebab kepada China dan Jepun untuk membawa secebis dana 1 trilion Jepun, 1 trilion US, China yang ada dekat US tu, yang dia tak tahu nak buat apa tu, ke Malaysia. Jadi bila ada pengaliran dana sedemikian ke Malaysia dalam bentuk pelaburan dalam syarikat usaha sama, contohnya antara Malaysia dengan Bank China atau antara Malaysia dengan Bank Jepun, ini akan membantu mengukuhkan ringgit, ya. Dan saya pun dah bincangkan, kita tahu ada masalah supply ayam dan sebagainya. Contohnya saya dah beritahu, kita boleh cari 100 kampung, 200 kampung, pilih, kemudian buat satu usaha sama untuk penternakan sederhana, moden, sederhana besar dengan kampung-kampung ini, dan secara total ianya menjadi satu projek mega. Jangan hanya menteri fikir macam mana ianya boleh menguntungkan menteri. Kita fikir kali ini macam mana nak selesaikan masalah krisis makanan, macam mana nak selesaikan masalah kesengsaraan orang-orang berpendapatan rendah, supaya syarikat usaha sama ni akan memberi manfaat secara langsung kepada orang kampung. Mereka dapat rasa terus, ya. Jadi usaha sama ni kita boleh buat dengan China sebagai contoh. Usaha sama ni nilai dia kita boleh letak, contohnya 500, satu nilai di mana China boleh komit, contohnya 500 juta US dollar. Ini contoh je saya beri, ya. 500 juta US dollar China berbanding dengan simpanan security 1 trilion US dollar dia orang ada, yang dia tak tahu nak buat apa tu, adalah kecil, celah gigi, ya. Kemudian China diberi contohnya 49% dalam usaha sama tu. Ada pemindahan teknologi, ada dana masuk. Kalau kita buat lagi satu dengan Jepun, satu usaha sama, 500 juta US dollar mengalir masuk, jumlah dia dah 1 bilion US dollar. Publicity pun ada,
Ya, negara kita boleh megah, ringgit akan bertambah stabil. Ini akan mendorong lebih banyak negara lain untuk memikirkan usaha sama bersama Malaysia. Apa salahnya kita guna kekuatan yang ada? Saya tidak lihat menteri-menteri kita berbuat demikian. Saya dah lama cadangkan perkara ni. Atau sesuatu yang mirip benda ni, mungkin lain tak apa, tetapi perlu diusahakan oleh kerajaan Malaysia, menteri-menteri Malaysia. Ya? Sebab keadaan dah kritikal. Pada zaman Tun Razak dulu, ada usaha oleh bekas Gubernur Bank Negara Tun Ismail untuk memperkenalkan Tengku Razaleh kepada, contohnya, salah seorang daripada keluarga Rothschild. Tak salah, sebab nak timba pengalaman kepakaran dalam perbankan dan menerusi usaha persahabatan ini. Tengku telah belajar cara untuk mengajar Malaysia untuk membina aset negara. Ya, banyak perkara telah tercapai. Benda ini penting. Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi semua perlu ada jalinan hubungan, kerjasama, persahabatan dan perjumpaan-perjumpaan dengan tokoh-tokoh kewangan, tokoh-tokoh ekonomi penting. Ya, untuk mencari jalan untuk menyelamatkan negara. Perlu ada satu kerangka, ya, pemulihan jangka pendek, sederhana dan panjang yang perlu diceritakan kepada rakyat Malaysia dan kepada pelabur. Perdana Menteri perlu ada satu kenyataan rasmi berhubung situasi politik sekarang ni. Adakah akan berlaku pilihan raya tahun ni? Ya. Kerana pelabur resah. Pelabur resah bukan hanya dengan situasi politik, pelabur resah bukan hanya dengan gelagat ahli-ahli politik, pelabur resah apabila membaca berita, apabila melihat ahli-ahli politik ini khusyuk berpolitik, tidak membuat sebarang kerangka atau sebarang kertas kerja yang dibentangkan yang dapat meredakan keresahan pelabur, tetapi sebaliknya sedang bertikam lidah berhubung bila perlunya pilihan raya, sedangkan kerajaan sekarang ni adalah kerajaan yang dipimpin oleh parti yang menumbangkan kerajaan mandat rakyat dan menumbangkan satu lagi kerajaan dalam tempoh kurang 3 tahun, dan kini nak cuba adakan pilihan raya sedangkan dah tahu pilihan raya wajib diadakan tak sampai setahun dari sekarang. Ya? Jadi apa yang pelabur ingin lihat adalah kenyataan-kenyataan konkret. Ini bukannya sesuatu option kepada kerajaan. Ini adalah tanggungjawab moral pentadbiran Ismail Sabri kepada rakyat, kepada negara setelah segala yang berlaku. Kita bukan minta Ismail Sabri berundur. Ada positifnya dalam pentadbiran ini, dan positifnya adalah kerajaan pimpinan Ismail Sabri telah berjaya memastikan keluhuran perlembagaan kedaulatan undang-undang dikekalkan, ditegakkan. Ya. Positif ini adalah langkah permulaan. Langkah ini ada positifnya dari sudut meningkatkan keyakinan pelabur, tetapi tidak cukup. Pelabur perlu tahu apakah langkah-langkah seterusnya. Ya, mereka dah lihat, okey, Ismail Sabri dia berani, dia berpegang kepada kedaulatan undang-undang. Tetapi apakah langkah-langkah berani seterusnya yang akan diambil oleh beliau? Atau adakah beliau akan sentiasa duduk dalam tempurung bila masuk cerita PRU, atau sentiasa membenarkan diri dia ditekan oleh kluster mahkamah? Pelabur tidak suka dikelirukan. Negara sekarang tenat. Saya pernah diberitahu secara peribadi, bukan hanya oleh Tengku Razaleh Hamzah, tetapi pihak-pihak lain yang pakar dalam ekonomi. Jangan terkejut lagi, ringgit menjunam sehingga 5 kepada US dollar hujung tahun ni. Saya diberitahu 6 bulan lepas akan berlaku krisis makanan. Hari ini makin nyata, dan benda ni sudah pun disebut oleh Tengku Razaleh dan beberapa pihak lain.
bila kita minta kerjasama dengan Tun untuk mendapatkan nasihat, permintaan ini tidak dilayan. Tidak apa. Sekarang ni sementara menunggu PRU 15, kita setuju Ismail Sabri kekal sebagai Perdana Menteri. Tidak ada masalah. Saya bukannya nak mengkritik semata-mata sebab suka mengkritik. Bukan. Kalau he is doing a good job atau ada potensi, kita biar. Ya, kita biar. Ya, Parlimen nak bubar secara wajib Julai tahun depan. Sekarang kita minta menteri-menteri lakukan tugas, kurang berpolitik. Jaminan sudah diberikan bahawa tidak akan ada usaha untuk menyahstabilkan kerajaan. Kalau ada, PH pun dah beritahu, ya, MOU tu akan kekal. Ya, maknanya jika Zahid dan kuncu-kuncu dia cuba tarik sokongan, PH akan sokong Ismail Sabri. Jadi nak takut apa? Tambah pula, jika sekalipun PH tidak menyokong Ismail Sabri, jika Zahid mencuba apa-apa, Ismail Sabri boleh sahaja demi kestabilan politik negara, demi kestabilan ekonomi negara, boleh sahaja mengusulkan kepada Yang di-Pertuan Agong agar dilaksanakan darurat politik. Jadi tidak ada sebenarnya sebarang kekangan kepada Ismail Sabri dan menteri-menteri untuk melaksanakan tanggungjawab moral dan berperlembagaan mereka untuk mencetuskan bibit-bibit pemulihan kepada ekonomi negara. Kerana saya lihat keadaannya agak serius. Ya. Dan tidak ada sebarang bentuk kerangka penyelesaian ataupun penjelasan yang diberikan kepada rakyat atau pelabur yang meyakinkan semua kerajaan tahu apa yang dia dibuat, jangka pendek, sederhana dan panjang. Jadi ini menimbulkan tanda tanya, menteri duk buat apa? Tapi kita tahu terlalu sibuk berpolitik, dan kita tak salahkan 100% menteri ini sebab kita tahu ini angkara carca merba yang telah dibawa oleh Najib dulu dan kini disambung oleh Zahid yang sedang menggunakan UMNO sebagai pentas propaganda dia yang sedang mencarca merbakan politik negara. Jadi Ismail Sabri sekarang perlu buat keputusan tegas. What is the step? Tak boleh teka-teki. Kenyataan teka-teki ni hanya akan memburukkan lagi keadaan. Itu adalah permintaan ikhlas, kritikan membina dari pihak saya agar kita dapat memulakan hijrah ke arah negara yang lebih cemerlang. Jadi itu sahaja hujah saya, dan sekali lagi saya minta maaf terhadap live awal tadi sebab audio dia kurang jelas, sebab saya termasuk wire ke pin yang silap, ya. Itu sahaja, ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.